wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Dah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Kuih? Kenyang ke makan kuih tu? Apa dia? Roti? Hah? Kuih juga? Kuih apa Kak Nisa? Hah? Butter Madeline, Masya Allah. Orang putih. Ingatkan keria ke, donat ke, donat Melayu lah donat ke. Apa selalu sarapan kuih apa Epok-epok ke Prata. Sebentar ni saya tengah share ni. Maaf ya, hari ni kita start kuliah lewat. Saya fikir juga tadi, nak kuliah ke tak ni? Kalau cancel kuliah okey? Tak okey, tak boleh. Kalau cancel kuliah tak boleh? Tak boleh, kenapa? Sebab dah datang. Alah, sebab dah datang. Ustazah pun dah datang. Tak apalah, nanti boleh pergi OTH makan-makan. Tak boleh? Okey, baik, insyaAllah. Saya ada cahaya ya hari ni ya, Masya Allah. Baik, hari ni buku surat berapa kita? 556. Okey, baik. Kita ada satu topik yang agak ringkas pada pagi ini, iaitu perbincangan akan menyentuh tentang keberadaan hamba di hadapan Allah. Bagaimana kita ni sebagai hamba Allah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa keberadaan seorang hamba di hadapan Allah ada dua keadaan. Jadi ada dua keadaan yang mana kita ini berada di hadapan Allah. Pertama ialah keberadaan kita di hadapan Allah ketika melaksanakan solat. Kedua, ketika kita berada di hadapan Allah pada hari bertemu dengannya, iaitu hari kiamat. Jadi ini dua keadaan yang mana kita berada di hadapan Allah, kita berdiri di hadapan Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lihat ya, keadaan ini dia ada saling berkait rapatlah antara satu dan yang lain, iaitu di mana seorang hamba ketika dia berdiri di hadapan Rabbnya, yang pertama dalam kehidupan dunia. Jadi kita faham di sini, satu, bila kita berdiri di hadapan Allah, dia terbagi kepada dua. Satu, ketika kita di dunia, dan kedua, ketika kita berada di akhirat. Bermakna dikatakan bahawa kalau kita nak faham ialah, kita sebutkan beginilah ya, seseorang yang dia
berjaya ketika berdiri di hadapan Allah di dunia, maka kejayaan itu juga dia akan peroleh ketika nanti dia berdiri di hadapan Allah di akhirat. Kejayaan, keberuntungan kita di hari kiamat ketika berdiri di hadapan Allah ianya bergantung kepada kejayaan dan keberuntungan tatkala kita berdiri di hadapan Allah semasa kita hidup. Jadi kalau kita nak pastikan nanti di hari kiamat kita berjaya di hadapan Allah, kita perlu pastikan bahawa ketika kita hidup di dunia ini kita berjaya berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu senang kita kata kalau berdiri di hadapan Allah di dunia berkaitan dengan solat kita. Itu yang akan kita bawa nanti pergi ke akhirat. Ini dua keadaan yang perlu kita faham. Satu, kalau di dunia kita berada di hadapan Allah, bermakna kita mendirikan solat. Sebab tu Allah kata wa aqimus solah. Aunty Azra ada? Kata dah balik. Besok. Okey, sihat tak? Pertama sekali solat pertama ketika kita solat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ketika kita nanti dibangkitkan daripada kubur. Semua nanti akan dibangkitkan daripada kubur, berdiri di padang mahsyar dan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui fasa demi fasa pelbagai perkara di akhirat kelak, iaitu pada hari kiamat nanti. Jadi sekarang ini keberuntungan kita pada kedua-duanya itu sebenarnya bergantung pada dunia. Maksudnya bagaimana solat kita ketika kita berada di dunia ini. Hukum solat apa? Wajib. Dalil? Dia ambil dalil kita tadi, subhanallah. Itu je dalilnya. Wa aqimus solah. Ada tak dalil lain yang menunjukkan bahawa solat itu wajib? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan. Itu kita kata keutamaan, fadilat yang ada pada solat. Tapi kalau kita sebut tentang hukum dalam Al-Quran, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu, solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman mengikut kepada waktunya yang tertentu. Surah An-Nisa ayat 103. Maknanya kalau tinggalkan solat hukumnya dosa besar. Jadi tak bolehlah sembarang-sembarang kan tinggalkan solat.
kurang tinggi. Ya. Baik, oleh kerana kita lihat tadi kan solat ini ialah sesuatu yang wajib. Mereka yang meninggalkan solat hukumnya dosa. Okey, dosa besar. Kita kata dosa kecil Kerana apa? Solat ini ialah penentu kejayaan kita dunia dan akhirat. Baik, siapa yang dia jaga solat, dia berjaya dunia akhirat. Senang kita faham begitu. Siapa yang dia meremehkan solat, dia gagal dan rugi dunia dan akhirat. Hal ini saya ingin bawakan sebuah hadis daripada satu kisah yang mana seorang tabi'in yang bernama Huraith bin Qabisah, dia pernah datang ke Madinah. Jadi tabi'in ini bila datang ke Madinah, dia berdoa kepada Allah dengan satu doa. Dia kata, Allahumma yassirli jalisan salihan. Ya Allah, engkau berikanlah kepada aku teman duduk yang saleh. Itu teman yang dia boleh duduk, maknanya teman kawan yang baiklah sepanjang dia berada di Madinah. Dan dia cerita ni, Huraith ni dia cerita dalam hadis ini, dia kata, Fajalastu ila Abi Hurairah. Dan pada waktu itu aku duduk bersama dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni siapa? Sahabat Nabi. Okey, selain daripada itu apa keistimewaan Abu Hurairah? Ya? Pengumpul hadis, bukan pengumpul, dia penghafal. Dia adalah sahabat yang hafal hadis paling banyak. Di antara ramai-ramai. Abu Bakar, Osman, Ali, semua pun tak dapat challenge hadis yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ialah penghafal hadis, sahabat Nabi yang menghafal hadis paling banyak. Jadi Huraith tadi kan dia doa pada Allah supaya Allah dudukkan dia dengan orang yang soleh, dengan kawan yang baik. Dan waktu itu dia duduk dengan Abu Hurairah, maka dia pun kata gini kepada Abu Hurairah. Fakultu, dan aku kata kepada Abu Hurairah, inni sa'altullaha ayyarzuqani jalisan salihan. Sesungguhnya aku telah berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada aku dengan kawan duduk yang baik, yang saleh. Fahadithni, maka atas dasar itu engkau ceritakanlah kepada aku bihadithin, dengan satu hadis sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang kau dengar hadis itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tahulah Abu Hurairah ni sahabat Nabi. Okey, bukan orang sembarangan. Alhamdulillah dapat duduk dengan orang yang saleh. Maka dia kata pada Abu Hurairah, aku dah doa daripada Allah. Yang aku ni kalau datang Madinah, aku nak ada kawan yang baik, kawan yang saleh. Jadi aku dah duduk dah dengan kau ni, wahai Abu Hurairah. Aku nak ambil kesempatan ini kerana engkau lah orang yang saleh, yang dekat dengan Nabi SAW. Kau ceritakan kepada aku. Maksudnya kau sampaikan kepada aku dengan satu hadis yang kau dengar secara langsung daripada Nabi SAW. Jadi di sini Abu Hurairah, dia kata, la'allallahu ayyanfa'ani bih. Semoga Allah memberikan manfaat pada aku dengan apa yang engkau sampaikan kepada aku. Abu Hurairah, dia pun beritahu kepada Huraith bin Qabisah. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat untuk seseorang hamba pada amalannya ialah salatnya. Jadi Abu Hurairah dia cerita tentang salat kepada Huraith bin Qabisah. Dia beritahukan kepada Qabisah, amalan kita yang pertama nanti kita bangkit kan. Tadi kita dah sebutkan, kita ni berdiri di hadapan Allah satu ketika kita salat. Kedua nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kubur, pergilah nanti beratur semuanya berada di padang mahsyar dan akan melalui fasa demi fasa alam akhirat. Sampailah kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang penting di sini Abu Hurairah ingatkan kepada Huraith tadi.
Amalan pertama yang tentang berdirinya kita di hadapan Allah ini, yang akan Allah hisap bukan sedekah kita. Bukan tentang puasa, bukan tentang pergi umrah, pergi haji, bukan itu. Tetapi ialah solat. Bagaimana solat kita? Kemudian Abu Hurairah kata Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, fa inna saluhat faqad aflaha wa anjah. Sesungguhnya orang yang mana kalau solatnya itu ialah solat yang baik, maka dia itu adalah orang yang berjaya dan orang yang selamat. Bermakna kita faham, kalau solat kita di dunia ini baik, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kita akan jadi orang yang berjaya dan orang yang selamat ketika di akhirat kelak. Tetapi Abu Hurairah dia kata Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau solat itu rosak, solatnya bolong-bolong. Boleh sebut bolong-bolong. Solatnya ada lompang-lompang. Kan solat part time kata gitu kan. Kejap solat, kejap tak solat, maka ini dipanggil sebagai solat yang rosak. Orang yang solatnya rosak, Nabi kata dia adalah orang yang gagal, faqad khaba wa khasira. Orang yang gagal dan orang yang rugi. Dengan kata lain, kejayaan dan kegagalan kita di hari kiamat ianya bergantung bagaimana kita ni berdiri di hadapan Allah ketika kita di dunia. Iaitu ketika kita melaksanakan ibadah solat kita. Bagaimana ibadah solat kita yang kita laksanakan. Daripada hadis itu tadi, ada 3 pengajaran yang ingin saya keluarkan. Okay, tadi siapa tabi'in namanya? Hurais bin Qabisah. Okay, Hurais bin Qabisah. Dia jumpa siapa tadi? Abu Hurairah. Apa doa dia sebelum jumpa Abu Hurairah? Yassirli ke Fitri? Betul lagi. Allahumma yassirli jalisan. Okay, jalisan, bukan jalisan. Jalisan salihan. Ya Allah, maksudnya mudahkan untuk saya dapat teman yang soleh, kawan yang baik ketika duduk di Madinah ini. Dia dapat tak? Dapat. Siapa nama teman tu? Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi. Okey, baik. Daripada situ kita faham begini ya, kalau kita nak jaga solat kita ni, kita perlu ada circle yang baik. Boleh faham maksud saya? Kita nak jaga solat kita, kita perlu ada teman-teman yang baik. Ini sangat penting. Maksudnya kita ni cuba cari kawan-kawan yang jaga solat, kita akan jaga solat. Kalau kita kawan dengan kawan yang lengahkan solat ataupun lalaikan solat, tak solat langsung, kita akan jadi sebagaimana kawan kita itu. Sebab tu doa tadi nak minta kawan yang baik sangat penting. Sebab apa kita ni Muslimat, kalau kita jalan-jalan dengan kawan kita, kalau kawan kita tak solat, boleh jadi kita pun tak solat juga. Sebab apa? Kita segan. Segan nak solat ya. Member tu dah memang dah tak solat dah satu hal kan. Dia makan, kita duduk 5 orang, kata duduk 5 orang. 4 tak solat, 1 solat. Macam mana? Yang satu tu agak-agak nak bangun tak solat. Kita cakap senang contoh yang baik kalau kita bangun solat. Tapi dia tak semudah itu. Dia tak semudah itu. Saya ada baca satu perkongsian, dia kata apa? Dia tumpang kereta ni, satu kereta ni nak pergi lunch, pergi makan. Dia kata satu kereta tu tak solat. Dan dia nak minta suruh berhenti solat tu, dia kata dia segan. Akhirnya dia pun tak solat sekali. Nampak tak? Kita akan berada pada situasi yang begitu. Sebab ini 4-4 tak solat, pasal tiba-tiba aku nak minta berhenti solat kan. Nanti mesti member ni, alamak, kau leceh lah, lain kali jangan keluar kita lah. Macam tu kan. Sikit-sikit nak solat, nak cari surau, nak cari masjid, lepas tu nak tunggu kau solat. Kawan tu akan cakap macam itu. Itu yang buat kita menahan diri kita untuk bangun ataupun untuk kita minta kawan tu berhentikan kita untuk solat. Kita ada rasa yang begitu.
Tak orang tak kita lah saya kata. Mesti ada rasa begitu. Tapi kalau kita kuat, alhamdulillah. Kalau telinga kita ni tahan, orang kata kan, telinga ni tahan, kau nak cakap apa kau cakap lah, aku tak apa, aku nak solat, aku solat. Alhamdulillah, itu memang sepatutnya. Tapi tak semua orang ada kekuatan yang begitu. Tak semua orang ada keberanian yang sedemikian. Kita tadi tak apalah kita bangun je kan, nanti kau nak pergi mana, kita nak masuk office sekejap lagi, lambat tau. Mungkin kawan kita akan cakap gitu kan. Kita kata tak apa, aku nak solat dulu. Tak tahu kau ni, nanti kau nak balik macam mana? Macam tak? Kereta, sebab kita tumpang kereta kawan tu kan. Kau nak balik macam mana? Kena ingat kalau tak semua tempat macam Singapura. Mungkin kita kata, oh senang lah, tak apa aku ambil Grab. Kita boleh cakap gitu, tapi mungkin ada tempat-tempat yang sedikit agak jauh, berbeza kan. Cuma nak katanya, kenapa Huraithah bin Qabisah, dia berdoa dengan doa yang sedemikian? Kerana kawan yang baik ini, dia sangat penting untuk memberikan motivasi diri kita agar kita dapat menjaga solat kita. Dan sekarang kita inginkan keberuntungan dunia dan akhirat. Maka menjaga solat itu ialah key dia. Kunci dia untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga keberuntungan dunia dan akhirat itu kita peroleh. Sebab itu bila kita rujuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi ingatkan ar-rajul, seorang lelaki itu ala dini khalili. Seorang itu dia akan berada pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang itu hendaklah dia melihat dengan siapa dia itu berteman. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dia bukan semata-mata berkaitan tentang keduniaan. Kawan ni mungkin kita nampak tentang dunia, tentang kita mesti ada support, kita mesti ada full orang kata sokongan daripada kawan-kawan. Dia bukan semata-mata itu. Tetapi kawan inilah dunia dan akhirat. Kawan ia berkaitan tentang amalan dan juga ibadah kita. Jadi Nabi kata apa? Seseorang itu dia akan berada pada agama temannya. Maksud agama temannya di sini ialah pada ala ahdati sahibihi wa tariqatihi wa sayratihi. Wasiratihi. Maksudnya ini dalam kitab Al-Mubarakfuri, Syekh Al-Mubarakfuri dia syarahkan hadis ini. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi kata bila sebut seseorang itu dia berada di atas agama temannya ialah seseorang dia akan ikut kebiasaan temannya. Seseorang dia akan ikut jalan ataupun lifestyle temannya itu. Ini dua perkara yang tak boleh kita nafikan. Kita kalau duduk dengan kawan yang suka sangat, maaf ya mulutnya tak berapa baik, satu hari saya kata kita akan jadi seperti itu. Kalau kita biasa duduk dengan kawan yang mulutnya baik, cerita yang baik-baik, husnuzon dengan orang semua kan, kita akan jadi orang yang begitu juga. Sebab kawan ini dia mencetak kepribadian kita. Jadi kalau kita tadi saya tekankan di sini kalau kita benar-benar nak jadi orang yang menjaga solatnya, kita juga perlu cari kawan-kawan yang jaga solat juga. Kita nak satu keberuntungan dunia dan akhirat, maka kita pun perlu cari kawan yang mengajak kita untuk keberuntungan dunia dan akhirat itu tadi. Ini mengapa pentingnya tadi Huraith bin Qabisah radhiyallahu an dia berdoa dengan sedemikian. Dia doa supaya Allah berikan kepada dia kawan yang baik, untuk tujuannya ialah dia dapat jaga amal ibadah dia. Sama juga dengan satu kes kan yang biasa kita bincangkan, iaitu orang yang dia bunuh 100 orang kan. Dia jumpa mula-mula bunuh 99 orang, kemudian dia jumpa dengan ahli ibadah. Ahli ibadah tu kata apa, dia tak boleh bertaubat dah tutup dah ruang taubat untuk dia. Dia bunuh orang tu jadi 100 orang, genap. Kemudian dia minta supaya dipertemukan dengan ahli ilmu, orang yang alim. Dia jumpa dengan orang yang alim ini, dia tanya dengan soalan yang sama sebagaimana dia tanya dengan ahli ibadah itu tadi. Dia tanya, kalau aku ni dah bunuh 100 orang sekarang ni, aku nak bertaubat pada Allah, boleh ke tidak? Ahli ilmu ni kata apa? Apakah yang menjadi penghadang antara dia dengan taubatnya? Tapi satu perkara yang sangat penting, orang yang berilmu ini ajarkan kepada si pembunuh 100 orang tersebut, engkau beredar daripada tempat itu.
Kau beredar daripada circle engkau. Maksudnya kau keluar daripada surroundings engkau. Environment engkau yang sangat toxic, yang sangat tak bagus itu, kau keluar dari tempat itu. Kau pergi ke satu tempat ini, di situ dia kata apa? Fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Di tempat itu ada ramai orang yang beribadah kepada Allah, maka engkau beribadahlah bersama-sama dengan mereka. Bermakna nak jaga tadi kan, nak bertaubat tadi, dia nak jaga dia punya amal ibadah supaya istiqamah, supaya mantap, supaya dia boleh dapat motivasi untuk terus-terusan beramal soleh. Dia perlu ada teman-teman yang memberikan motivasi bagi diri dia. Dan seterusnya daripada hadis itu tadi kan, satu tadi cari teman yang baik supaya kita dapat jaga solat kita. Kedua ialah kita faham bahawa solat itu penentu kejayaan dan keselamatan dunia akhirat. Ketiga, solat ialah amalan pertama yang dihisap. Sebab itu, kerana ianya penentu kejayaan dunia dan akhirat, kerana dia adalah amalan yang pertama dihisap, kita sangat pentingkan solat ini. Jangan kita abaikan solat tersebut. Pertama tadi cari teman yang baik. Dua, ni untuk jaga solat. Solat ialah penentu kejayaan dunia dan akhirat. Tiga tadi apa? Solat amalan pertama yang dihisap. Okey. Jadi sebab kita tahu sekarang ini kita dah belajar solat ialah penentu kejayaan kita dunia dan akhirat. Solat inilah amalan yang pertama dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti kita di hari kiamat kan. Maka ianya menjadi motivasi bagi diri kita untuk terus-terusan menjaga solat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya di sini ya muslimat, jaga solat tu maksudnya jangan tinggalkan solat kita. Jika tidak ada, maksudnya ialah kalau tertidur tu lain cerita kan. Tertidur, terlupa, ni semua keadaan-keadaan yang dimaafkan lah. Tapi jangan sengaja tertidur ya. Tertidurlah, sikit-sikit tertidur. Tak boleh lah ya. Itu maknanya tidak ada usahanya. Jangan tinggalkan solat. Jadi muslimat, dekat luar kalau jalan-jalan jangan lupa solat. Dia leceh nak buka tudung kan. Dia malas sebab dia dah make up 5 inci. Dia dah ni, dah pakai concealer, pakai foundation, aku dah pakai celak, aku dah pakai macam-macam semua kan. Tiba-tiba pula nak kena lap itu bedak. Nak kena lap, make upnya nak dekat 2 jam orang kata. Make up tu dekat depan cermin ni punyalah lama. Masuk waktu zuhur, macam mana ni nak solat ke tak nak? Dah buang angin dah. Ini kalau padam make up aku, dah tak rupa orang dah. Faham tak? Ada orang dia tak confident kalau muka dia tak make up kan. Dia rasa macam alamak tak cantik, nanti nak ambil gambar tak jambu semua Dia mesti nak make up. So dia kata apa, tak payahlah aku kodok. Boleh? Biasa jalan raya macam itu kan? Tak, dah tua tak apa. Macam gitu.
Kita umur-umur gini dah tak ada. Biasa budak-budak yang buat macam ni. Budak-budak kan umur 20 tahun. Tak juga ada 30 tahun, 40 tahun pun macam tu juga. Saya tengok, saya nampak berlaku depan mata kita kan. Malas. Tak apalah nanti kodok. Satu hari kau nak kodok, aku kata. Oh, last jadi kodok. Ada aja. Boleh ke kita kata, tak payahlah, malas lah nanti kan nak buka tudung, lepas tu nanti pin macam Puan Sakinah pin 7 pin pin 7 pin kan, nak sang banyak pun tu nak buka, lepas tu nak lap make up lagi, lepas tu dah solat nanti nak pasang balik semua, leceh. Tak apalah kita kodok je nanti, boleh guna alasan gitu? Ini maknanya tak jaga solat. Okay? Tak jaga solat. Salah ke kalau nak ni lambat nanti nak lap budak tu lambat Oh faham lambat. Dia nak pakai balik tu kan. Macam mana saya nak cakap tapi ni isu kaum wanita lah ya. Dia isu kaum wanita. Biasa orang tanya saya, Ustazah, habis kalau kita dah bedak-bedak, dah pakai makeup kan, tapi sebelum tu dah ambil wuduk, lepas tu kita solat boleh dengan makeup? Solatlah. Solatlah boleh aja. Yang penting awak dah ambil wuduk dulu. Kan? Dah ambil wuduk dulu, kemudian nak makeup berapa inci makeup lah. Lepas tu nak solat macam tu. Yang penting solat tu berwuduk. Jangan pula solat tak ada wuduk. Tak apalah, hormat waktu. Allah, satu lagi istilah. Macam-macam lah korang ni. Benda nak hormat waktu ni, Nabi tak diajar hormat waktu semua ni. Nak hormat waktu, tak ada istilah nak hormat waktu dah apa. Time solat, masuk solat. Lagi kita bukan musafir kan, tiba-tiba nak kodok, nak jamak pula. Tak apa, jamak boleh tak jamak? Nanti takut nanti kan terbuang angin, tak apalah nanti nak jamak. Ada orang tanya saya soalan tu. Ustazah, boleh tak kalau saya nak jamak solat saya nak jadi pengantin. Saya nak jadi pengantin Ustazah. Lepas tu waktu tu kan saya takut saya terbuang angin sebab saya dah make up, so saya nak jamak solat saya. Dia kata, saya tanya, awak ni nak buat majlis dekat mana? Dekat KL. Kalau kat KL tak apa, boleh je. Betul tak? Nak buat kat Sabah ke apa kan? Kau lah kahwin orang Sabah. Kat Sabah ke, nak buat dekat Dubai ke apa kan? Kalau majlis kat Dubai tak apa. Sekarang ni kita dekat negeri kita sendiri. Dia memang ada pandangan-pandangan ulama lah yang kata kalau orang sakit tu boleh lah kan. Sakit, ada situasi-situasi yang kita berikan rukhsah. Tapi kalau sebab makeup yelah makeup mahal kau. Betul, makeup. Dia kalau nak kena makeup lagi sekali, dia kena tambah lagi duit. Makeup saja tau, kena tambah lagi duit. Tak salah saya 200 ke 300? 150 Mungkin kalau you punya MUA tu yang lagi terror, mahal lagi kat ni 150 okey lah. Sayang duit Sayang duit ke sayang solat? Sayang solat. Ini yang patut ada pada diri kita kan. Kita jadi orang perempuan kena tegas sikit lah ya muslimat. Jangan lembik sangatlah dengan dunia ni. Betul lah, ni semua dunia. Makeup ni dunia. Kan cantik-cantik ni semua dunia. Bukan Ustazah kata tak boleh nak makeup. Nanti seorang kata, Ustazah Sakinah tak bagi kita makeup. Itu memang duduk dalam katak bawah tempurung. Memang kodok. Boleh lah saya pun pakai juga bedak kan. Saya kata saya pun pakai bedak juga, pakai celak je. Cuma kita mesti faham lah. Kalau kita memilih untuk berhias demikian sampai waktu solat, apa yang kita nak buat? Apa yang kita dah prepare untuk diri kita? Dia mesti macam itu kan. Kalau macam saya tak boleh nafikan lah. Ada orang dia kerja takkanlah dia nak macam orang tengah berkabung pergi kerja, betul tak? Orang kata dia ni maki laki ke apa, muka dia gitu kan. Betul lah, nanti jadi satu pandangan yang tak elok juga kan. Ada orang dia pergi kerja, mungkin dia customer service, dia duduk kat depan kan, dia mesti elok kan, berhias dan sebagainya. Dan memang pekerjaan dia begitu, takkanlah dia nak datang muka dia pucat-pucat kan. Beza betul tak? Saya cakap, Ustazah Sakinah, kau datang muka tak macam mana? Tengok tak semangat kan? Ya Allah, Ustazah tu aku tengok, ya Allah, dengan jerawat, dengan mata dia bengkak-bengkak, datang duduk mengajar. Yalah muslimat-muslimat semua. Buka buku, muka surat berapa? Muka nampak tak tidur kan. Subhanallah. Muka pucat-pucat gitu, aku tak tahu apa nak jadi dengan dia. Orang nak datang kuliah pun jadi lemah, ya Allah. Aku tak boleh tengok muka dia. Aku tengok muka dia, aku
Ya, kita kena jaga kan diri kita, betul tak? Cuma kalau kita memilih untuk berada pada keadaan sedemikian, solat kita macam mana? Itu juga satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Kita boleh pertimbangkan. Ada orang dia dah memang sedia kala cantik muslimat, saya kata. Kan ada orang dia cantik, dia tak pakai bedak pun memang cantik. Subhanallah, memang semula jadi cantik. Dia kalau keluar rumah macam gitu pun memang cantik lah. Tapi ada orang dia memerlukan bantuan. Okay. Bantuan ya. Maksud saya bantuan tu maksudnya dia pakai bedak sikit kan, sikit-sikit lah. Okay, pakai celak sikit begitu. Dia perlukan bantuan. Masalahnya kadang-kadang orang yang tak perlukan bantuan bedak ke apa ni, action. Saya tak pakai bedak pun okay, natural beauty. Tak apalah, alhamdulillah. Saya okay tak pakai bedak. Saya tengok muka dia, yelah muka kau macam mana. Kan, kadang-kadang kita juga, dia action kan, oh I'm okay, without makeup I okay, muka I, ni orang kata bare face. Muka kita bogeh. Muka kita maksudnya tak pakai apa-apa lah kan. Okay je, you kena belajar tak pakai makeup. Okay lah betul, sebab muka dia elok. Faham tak? Ni aku pula tiba-tiba mengamuk kasi. Muka kadang-kadang sebab kita cakap tak fikir tau. Kita cakap tak fikir keadaan orang lain. Kadang-kadang ada orang memang perlu dibantu ya wajahnya kan. Dia tak sama, setiap kulit kita semua berbeza. Dan saya kena ingatkan begini ya, jaga kulit ni satu amanah daripada Allah. Okay, perlu jagalah, pakailah apa-apa skincare. Skincare lebih penting. Muka kita kalau kulit dah elok, dah cerita pasal makeup pula ya. Muka kita kalau dah elok, kita pakai bedak tipis-tipis dah okey dah. Jadi jaga kulit dulu. Jaga kulit dulu, barulah kita nak top up lah sikit-sikit. Kita sikit-sikit dah okey dah. Macam tu kan. Yang penting jaga kulit. Kulit dah elok, dah okey, kita tak perlulah nak tebal-tebal sangat. Dia tipis-tipis pakai bedak pun dah alhamdulillah. Jangan sibukkan nak pakai makeup tu. Sebab kalau kulit kita tak elok, kita sibuk pakai makeup, dia makin rosak kulit kita. Dan ni dia jadi apa Ustazah Sakinah ni? Konsultan penjagaan kulit, alhamdulillah. Yelah sebab ni isu wanita kan. Nanti tanya itu macam ni, nak letak susuk boleh ke tidak? Susuk Tak, sekarang dia ada satu teknologi yang letak emas kan kat muka. Dia bukan susuk tau, tapi dia letak gold kat muka. Ada something lah, dia kata benefits dia untuk bagi glowing, natural glowing ke apa kan. Saya kata ni macam-macam lah kan. Makin modern, makin macam-macam kita ni orang perempuan. Nak tegangkan mata gini, nak mancung hidung gini, nak bagi mulut gini. Dan macam joker saya kata. Dia tanya saya kata Allah. Saya selalu kata ginilah, sebenarnya kalau kulit kita tak ada masalah, tak perlukan kepada rawatan itu, jangan inilah. Sebab nanti kita terikat. Kita kena buat banyak kali kan benda tu kan. Dia bukan sekali jalan habis tau. Benda-benda kulit ni macam masuk-masukkan apa ni, dia bukan sekali jalan settle. Okay, hari ni masuk cocok apa-apa kan, serum ke apa dia cocok, dia bukan satu kali je. Nanti dia akan jatuh balik. Bila jatuh balik, next month kena buat lagi, dia kena konsisten. Barulah kulit tu dia akan tegang apa kan. Tapi tak apalah, kulit semua tegang kat sini alhamdulillah. Yang pentingnya kalau nak solat, hapuskan makeup. Itu cerita dia sebenarnya. Yang penting saya nak kata, bila kita nak solat, you pakai makeup macam mana pun, kena bersihkan dulu, baru ambil wuduk, kemudian solat. Jadi ini kita rasa, bagi saya mungkin cabaran kita lah ya, sebagai seorang muslimah yang berhijab, yang nak melaksanakan solat, yang nak menjaga keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mementingkan, membesarkan solat kita itu, insya-Allah saya kata, kita apa pun yang kita nak buat, sebab kita susah payah tadi tau. Kita bersihkan makeup kita, buka tudung, ambil wuduk, lepas tu pasang balik tudung. Ini satu orang kata usaha yang sangat payah, yang sangat susah. Allah akan berikan kepada kita dengan ganjarannya kerana kesabaran kita itu tadi. So kita ni jangan rasa leceh. Alah, lecehnya nak buka tudung tak payahlah. Sampai kan kita sanggup untuk qadakkan solat tanpa keperluan. Kita tinggalkan solat itu. Nanti dia jadi masalah. Belum tentu saya kata malam tu dia nak qadak. Sebab apa, dia dah penat, dah jalan-jalan, balik takkanlah dia nak qadak sampai daripada Zuhur sampailah ke Isyak. Mesti dia tidur. Bila tidur besok pagi bangun, tak payahlah, penatlah. Nanti-nantilah qadak, akhirnya tak terqadak. Itu kadang-kadang berlaku pada diri kita. Sebab tu solat pada awal waktunya. Itulah yang paling dianjurkan oleh Nabi SAW. Baik, ada perkara yang
lain juga yang ingin saya sebutkan di sini. Sekejap saya minta maaf kalau habis 11.45 boleh? Ada siapa-siapa yang ni? Sebab tadi kita mula lewat kan. Saya baru nak tekan minyak ni. Dah saya tengok macam dah nak kat 11.30 dah. 11.45 Kalau saya terlajak laris bilang Ya kalau cakap terlajak kan. Baik, ada beberapa keutamaan yang ingin saya kongsikan di sini tentang menjaga solat. Kenapa kita penting menjaga keberadaan kita di hadapan Allah di dunia ini melalui ibadah solat kita itu tadi. Di samping yang 3 perkara ni lah yang telah kita sebutkan tadi. Pertama kita harus ingat bahawa solat ini adalah pemisah antara kekufuran dan kesyirikan. Untuk membezakan antara orang yang beriman, orang yang mensyirikkan Allah dan juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ada bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata, sungguh inna bainar rajul wa bainasyirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya yang memisahkan antara seorang lelaki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab syarahnya, syarah Sahih Muslim, menerangkan kepada kita bahawa maksud daripada sabda Nabi SAW itu ialah wa ma'na bainahu wa bainasyirki tarkus salah annalladhi yamna'u min kufrihi kaunuhu lam yatrukis salah. Fa'iza tarakaha lam yabqa bainahu wa bainasyirk ha'il. Jadi sekarang ni kita nak jaga solat tu. Kenapa? Sebab orang yang tak solat, orang yang dia mengabaikan solatnya, dia akan memberikan ruang kekufuran, dia akan memberikan peluang kesyirikan masuk dalam diri dia. Sebab itu solat sangat penting. Kalau kita tak solat langsung, kita tinggalkan solat dan kita rasa bahawa solat itu tak wajib, inilah yang akan bawa kita masuk kepada hukum kufur. Okey, hukum kufur. Jadi nak beza, nak menentukan secara zahirnya orang ini dia Muslim ataupun tak Muslim, orang tu beriman ataupun tak beriman, dia syirikkan Allah ataupun tidak, lihat pada solatnya. Sebab biasa orang yang mensyirikkan Allah ni tak solat. Kalau orang yang main-main bomoh ni kan, main bomoh, main tangkal, syaratnya ialah dia mesti tak solat. Barulah jadi dia punya power tu. Baru power dia jadi, sihirnya akan jadi. Jadi itu yang membezakan antara kita dengan, antara orang yang beriman dengan orang yang mensyirikkan Allah. Dan juga yang membezakan antara orang yang beriman dan orang yang kufur, iaitu yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi SAW menyebutkan hal itu tadi kepada Jabir, dan supaya kita ini menjadi orang yang solat. Kerana kita semua adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang digelar sebagai muslimat, maka kita nak jaga identiti kita sebagai seorang yang benar-benar tulus keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita perlu faham juga ibadah solat ini dia bukan saja penentu, pembeza yang membezakan antara kufur, syirik dan iman. Tetapi ia adalah amalan yang memasukkan kita dalam syurga, ia adalah amalan yang menjadi kunci-kunci kebaikan, dia adalah amalan yang disebut sebagai tiang kepada agama kita. Sekarang masuk nombor 3 di sini. Okey, tadi saya sebutkan ialah pembeza antara mukmin, musyrik dan kufur. Nombor 4. Ni hadis riwayat siapa tadi? Muslim. Saya tak ingat. Ni hadis riwayat Muslim. Nombor 4 tadi cerita pasal, okey. Amalan yang masukkan dalam syurga
kunci kebaikan dan tiang agama. Yang keempat ini Nabi SAW jawab berdasarkan soalan Muaz ibn Jabal. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, Muaz ibn Jabal pernah bertanya kepada Nabi SAW. Dia tanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku dengan amalan yang mana akan memasukkan aku ke dalam syurga dan amalan yang menjauhkan aku dari api neraka. Nabi SAW menyebutkan, laqad sa'altani an azimin. Muaz, engkau telah bertanya kepada aku tentang sesuatu isu yang sangat besar. Jadi Nabi kata apa? Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Tetapi Allah akan mudahkan kepada orang yang Allah nak mudahkan kepada dia. Pertama, Nabi sebutkan apakah amalan yang memasukkan seseorang ke dalam syurga? Satu, Nabi kata, jangan syirikkan Allah. Ya? Kenapa? Oh, orang ujung tak nampak. Sini boleh? Nampak tak orang ujung? Orang ujung. Orang ujung sebelah kanan. Tu abang cameraman boleh ikut saya ke tak? Cik abang cameraman. Sorry lah, tak tahu siapa nama abang cameraman kat belakang tu. Itu tukar orang kan. Takut salah sebut nama, fitnah pula. Okey. Nampak tak? Yang mana? Yang nombor 4 ni ya? Masya Allah. Amalan yang masukkan dalam syurga, kunci kebaikan, tiang agama. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ni, saya nak masuk sini. Yang nombor 4 tu bawa naik atas ni. Okey? Nombor 4 tu naik atas ni. Amalan syurga, jauhkan dari neraka. Sebelah sini nampak tak? Oh, nampak. Nampak ni Saya minta maaf saya membelakangkan tiga tu. So untuk kita pula. Takut marah pula nampak sini Okey. Amalan syurga jauh dari neraka. Okey, pertama Nabi sebut sembah Allah. 2, jangan syirik. 3, dirikan solat. Nampak tak? Sini kita ada amalan yang ketiga, Nabi kata dirikan solat. Seterusnya yang keempat, Nabi sebut wa tuqimus solah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. 4, bayar zakat. Yang kelima, puasa bulan Ramadan Yang keenam, menunaikan ibadah haji. Ini yang kita kata, solat itu ialah bila dijaga, ianya menjadi amalan kita untuk masuk dalam syurga dan menjauhkan kita daripada api neraka. Tapi yang penting ingat sebelum yang nombor 3 hingga yang ke-6, 1 dan 2 ini perlu dijaga sebaiknya. Maksudnya, sembah Allah, jangan buat perkara yang mensyirikkan Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah, bagi saya ramai orang boleh beribadah kepada Allah, tetapi nak jaga tentang syirik ni agak susah sikit. Kadang-kadang kerana kita ni influence pada culture kan, kita ni ada adat dan budaya yang menyebabkan kita buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Tapi kena jaga juga. Kalau kita tahu amalan budaya itu adalah sesuatu yang dekatkan kepada kita pada kesyirikan, kita tinggalkan. Sebab apa? Kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian kita lihat di situ, Nabi kata, engkau dirikan solat, wa tuqimus solat, wa tu'tiz zakah, wa tasumu Ramadan, wa tahujjul bait. Kemudian Nabi SAW pun tanya kepada Muaz ibn Jabal, ala adulluka ala abwabil khair? Hendakkah engkau aku tunjukkan kepada engkau dengan pintu-pintu kebaikan? Jadi di sini Nabi beritahukan kepada Muaz ada 3 pintu kebaikan yang perlu dijaga. Iaitu Nabi sebutkan tentang as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu ialah membersihkan dosa sebagaimana menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajul min jawfil lail, dan solat seorang lelaki di pertengahan malam, iaitu qiyamul lail. Jadi yang nombor 2 di sini amalan yang membuka pintu kebaikan. Ada 3 tadi kan? Satu apa? Puasa. 2, sedekah. 3, solat di pertengahan malam. Okey. Nak fahamnya, amalan syurga dan jauh dari neraka ialah di sini semua ialah ibadah yang wajib. Bila masuk amalan membuka pintu kebaikan ni amalan yang sunat. Sebab tu tadi di sini puasa Ramadan, masuk yang puasa di sini kan, inilah puasa sunat kita. Bila sebut tadi di sini bayar zakat ni sedekah ni bayar zakat ni ialah sedekah wajib. Masuk di sini sedekah ni lah sedekah-sedekah kita yang sunat lah, yang biasa-biasa tu kita buat. Yang ketiga, dirikan solat tadi kan, bila Nabi kata solat di pertengahan malam ialah qiyamul lail kita. Okey, solat sunat. Baik, seterusnya Nabi SAW tanya kepada Muaz. Dia kata gini kepada Muaz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kulli wa umudihi wa zarwati sanami. Nabi tanya, hendakkah aku kabarkan kepada engkau tentang perkara yang penting untuk semua itu, tiangnya dan juga puncaknya. Nabi Muaz kata kepada Nabi, qultu bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, qala ra'sul amril Islam, yang menjadi main perkara ataupun perkara utama untuk kita menjalankan semua itu tadi, nombor 1 dan nombor 2 ini ialah agama Islam kita. Yang kedua, tiang dia untuk kita menopang ataupun untuk kita support semua amalan ini yang perlu kita jaga, Nabi sebut solat. Wa umuduhu solah, dan yang ketiga yang menjadi puncaknya ialah jihad. Okey? Wa zarwatus sanamihil jihad. Jihad tu maksudnya lah jihad melawan hawa nafsu, jihad macam tadilah kan, malas nak buka tudung ke apa, nak ambil wudu, malas nak kan. Tapi kita jihad ni, lawan diri kita semua kan. Ini dipanggil sebagai untuk melaksanakan apa yang diperintahkan tu tadi, kita memerlukan kepada satu pengorbanan diri yang sangat tinggi. Ini juga boleh disebutkan sebagai jihad. Okey, so nombor 3 di sini, tak payah. Sekejap. Saya letak kat sini. Baik, lihat ya, yang ini kotak warna merah. Kita nak laksanakan nombor 1, nombor 2 iaitu amalan penghuni syurga yang jauhkan kita daripada api neraka. Kita nak buka banyak pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Nabi kata pertama ialah Islam. Okey? Pertama mesti Islam. Sebab macam inilah, kalau kita tak Islam, kalau solat jadi ke tak? Tak jadi kan? Tiba-tiba, saya bukan Islam tapi saya nak puasa. Boleh? Boleh lah, cuma
Dia tak memberi apa-apa faedah pada diri dia. Sebab tu Nabi kata apa? Inilah main dia, ra'sul amri. Perkara utama untuk kita jalankan semua ini, pertama Islam. Kedua ialah kita nak kuatkan semua amal ibadah kita. Nabi pilih apa? Solat. Wa umuduhu, dan tiang untuk kita kuatkan semua amal ibadah yang lain. Nabi tak sebut puasa, Nabi tak sebut pergi umrah, Nabi tak kata di situ tentang apa ni? Bayar zakat. Tetapi Nabi tekankan ialah tiang yang membantu untuk beri sokongan pada setiap amal ibadah kita ialah solat. Dan yang ketiga, kita nak gerakkan semua itu tadi. Yang menjadi puncaknya ialah jihad kita. Itu bagaimana kita melawan hawa nafsu kita. Bagaimana kita ni sanggup berkorban untuk solat, sanggup berkorban untuk puasa, bayar zakat, bersedekah, bangun malam. Ini semua disebut sebagai jihad kita ketika hidup di dunia ini. Nama yang penting kita nampak, inilah yang kita sebut solat itu tiang pada agama. Orang yang dia tinggalkan solat, hilanglah tiang agama dia. Dia akan jadi macam ni kita kata nampak luaran hanya sebagai Muslim, tetapi tiangnya sangat goyah. Dia tak kuat. Kita kalau meremehkan solat kita, amal ibadah lain pun turut akan diremehkan. Walaupun kita kata, Soza dia memang tak solat tapi dia suka bersedekah. Okeylah, dia bersedekah kan? Tapi kita tak tahu kan macam mana keadaannya, goyahnya, kefahamannya itu tidak ada. Sebab bagi saya, orang yang kalau dia nak bersedekah, dia akan jaga solat dia. Untuk dia kuatkan semua amalan-amalan yang lain. Kita pergi umrah tiap bulan tapi tak solat macam mana? Dia solat dekat Mekah je. Fikir juga dia kalau tak solat macam mana dia nak pergi umrah. Tapi dia solat dekat Madinah, Mekah dia solat. Sampai balik Singapura tak solat dah. Boleh? Ada orang macam tu. Sebab tu saya cakap. Ada orang macam tu. Pergi umrah. Ibadahnya dekat ni je, dekat tanah suci je. Tapi dia tak balik Singapura. Dia balik macam biasa. Tak solat, remehkan solat, tinggalkan solat. Ada contoh-contoh yang begitu. Jadi kita kena fahamlah sekarang ni. Ibadah yang paling utama yang kita nak menunjukkan atau kita nak jadikan sebagai kayu ukur kepada kejayaan kita ni, dia bukan umrah tadi. Dia bukan tentang kita bayar zakat dan sebagainya, tapi solat tu yang kita perlu perhatikan terlebih dahulu sebelum kita lihat kepada amal ibadah yang lain. Jika solatnya pas, insya-Allah amal ibadah yang lain juga akan pas. Sebab itu kita kata ginilah, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dia tertegak pada 5 perkara. Lepas syahadat, Nabi sebut solat. Lepas kita mengucap 2 kalimah syahadat, apa amal ibadah yang mengikutinya? Solat. Kalau ada orang masuk Islam, kita ajar solat dulu. Jangan ajar suruh sedekah. Ni dah masuk Islam kan, sedekah banyak-banyak lah dekat masjid. Tolong masjid kan. Kita tak cakap gitu. Pertama sekali yang perlu kita ajar ialah solat. Kalau ada yang non-Muslim yang masuk Islam, yang di kalangan muslimat, dia belum, jangan tekankan tentang aurat dulu. Solat dulu. Sebab dalam solat tu ada menutup aurat kan? Daripada situ baru pelan-pelan ajar tentang tutup aurat. Solat tu datang terlebih dahulu. Tapi biasalah, dia akan jadi perkara yang diremehkan dan terakhir bagi seseorang. Solat dia akan jadi perkara yang terakhir. Kita buat apa-apa, solat tu dia terakhir nanti. So, kita akan pentingkan dulu semua, nantilah solat, masih ada time lagi. Biasa tak? Nantilah, masih ada time lagi. Panjang kan waktu. Tak apalah, isyak panjang. Nantilah, lepas tu tidur habis, subuh. Selamat. Kan? Selamat macam tu kan? Okey, baik. Satu perkara yang lain ni yang saya nak tekankan juga ialah di sini. Sebenarnya banyaklah saya nak cerita tapi masa sangat terbatas pada pagi ini. Satu hadis Nabi tentang solat sebagai cahaya bagi kita. Ini kenapa pentingnya kita jaga solat ni. Setiap orang yang beriman, dia perlu ada cahaya bagi diri dia. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi kata, man hafaza 'alaiha, siapa yang menjaga solat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan.
Ada 3 keutamaan yang akan diberikan kepada orang yang dia menjaga solat. 1, Nabi kata akan ada padanya cahaya. Kedua, solat itu akan jadi burhan, maksudnya bukti bagi diri dia. Dan yang ketiga, solat itu dia akan menjadi keselamatan bagi orang tersebut. Seterusnya Nabi kata waman lam yuhafiz 'alaiha, siapa yang dia tidak menjaga solatnya, lam yakun lahu nurun, maka tidak adalah padanya itu cahaya, wala burhanun, dan tidak ada padanya itu bukti, ataupun kita panggil tadi sebagai bolehlah buktilah terjemah macam tu, wala burhanun wala najatun, dan tidak ada pada dia keselamatan, wa kana yaumal qiyamah, bukan itu sahaja, tetapi nanti di hari kiamat dia akan duduk bersama dengan Qarun. Qarun siapa? Hartanya banyak tapi dia sombong kan, dia tak nak keluarkan zakat kan, akhirnya apa berlaku? Dia tenggelam, Allah tenggelamkan dia bersama dengan hartanya. Okey. Dan Nabi kata apa? Dia akan bersama dengan Qarun wa Fir'aun. Fir'aun siapa? Suami kepada Asia. Okey, maknanya memang yang mengaku Tuhan tadi kan, memang betul-betul dahsyatlah. Iblis pun tak mengaku Tuhan tapi dia mengaku Tuhan. Ini dahsyatnya manusia. Kemudian Haman. Haman siapa? Pembantu kepada Fir'aun, yang merealisasikan semua kejahatan-kejahatan Fir'aun. Fir'aun nak apa benda-benda jahat ni, Fir'aun akan suruh Haman ni buat, Haman ni akan buat perkara itu. Wa Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf, dia adalah ketua kabilah musyrikin Makkah yang sangat jahat dalam dakwah Nabi SAW. Dialah yang suka mengejek dakwah Nabi, suka mencela Nabi, memudaratkan Nabi, dia plan banyak perkara untuk memusnahkan Nabi SAW. Tapi Nabi kata di sini yang penting yang perlu kita faham, orang yang dia jaga solat, dia akan ada cahaya, dia akan ada burhan, iaitu bukti tadi, dan dia akan ada apa? Keselamatan. Siapa yang tidak menjaga solatnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan berikan 3 perkara itu, bahkan Allah akan dudukkan dia bersama dengan siapa tadi? Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibn Khalaf. Okey, Ubay ibn Khalaf. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Baik, saya nak tutup pengajian kita pada pagi ini tentang cahaya orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-12. Okey, surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang yang beriman di kalangan lelaki dan wanita, cahaya mereka itu akan nampak cahaya. Cahaya ni maksudnya lah iman dan amal soleh. Mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Serta dikatakan kepada mereka, busyrakumul yaum, terimalah berita gembira kamu pada hari ini, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, berupa syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, dan inilah merupakan satu kemenangan yang sangat besar. Surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menekankan tentang cahaya itu tadi. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih tadi, dengan sanad yang hasan tadi, Nabi kata apa? Solat ialah cahaya kita. Kita akan bawa cahaya solat itu nanti di akhirat kelak. Cahaya itu tadi Nabi sebut kata apa? Ia akan jadi bukti kan? Ia akan jadi keselamatan bagi kita kan?
bila masanya, iaitu ketika kita nak meniti titian sirat nanti. Titian sirat ini sangat ngeri. Di bawahnya adalah neraka, kanan kirinya ada pengait yang bernama As-Sa'dan, duri daripada api neraka yang mengait setiap orang yang berjalan di atas titian sirat. Titian sirat ini sangat halus, lebih halus daripada rambut kita, dan ianya sangat tajam, lebih tajam daripada sebilah pisau. Sangat ngeri keadaannya, tetapi dalam ayat itu tadi, surah Al-Hadid pada ayat yang ke-12, Allah kata pada hari kiamat itu nanti, kita di kalangan orang yang beriman, kita akan lihat cahaya tersebut yang membantu kita untuk jalan melalui titian sirat yang sangat mengerikan. Titian sirat ini dia sangat gelap. Tadi saya sebutkan bagaimana kehalusan jalannya, bagaimana tajam jalan itu. Agak-agak boleh lalu tak kalau betul dekat dunia ni? Dalam keadaan yang gelap, kemudian ada duri yang kait, tolak, jatuh. Ada orang yang begitu. Baik, cahaya ini Allah akan berikan kepada semua orang yang beramal ibadah. Yang mana kita nanti akan nampak cahaya orang, okey. Dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, Abdullah Ibn Mas'ud, dia kata begini, yas'a nuruhum baina aydihim, cahaya itu dia akan mengikut kepada bagaimana banyaknya amalan kita. Maksudnya besarnya cahaya itu mengikut kepada bagaimana amalan kita. Ada antara mereka ketika mereka yamurruna 'alas sirat, ketika mereka itu jalan melalui titian sirat ini, minhum min nurihi mislul jabal. Ada di kalangan mereka cahaya itu seperti gunung. Maknanya amal ibadahnya sangat banyak. Sebab itu cahayanya seperti gunung, bila dia jalan dekat titian sirat tu dia nampak clear line tu. Maka dia jalan berhati-hati sampailah ke hujungnya masuk syurga. Ni titian sirat. Tapi ada orang, Ibn Mas'ud kata apa? Cahayanya seperti pokok korma. Tingginya begitu cahaya tu. Maksudnya tak sebesar sebagaimana gunung tadi kan? Dan ada orang cahayanya dia betul-betul sama ikut saiz badan dia. Kalau macam saya, saiz badan saya gini, macam inilah cahaya tu. Itu berdasarkan kepada bagaimana amalan dia. Maknanya kita faham di sini, kalau amalan kita banyak, cahaya kita akan lagi besar. Kalau amalan kita sikit, dia akan jadi sedikit. Sebab itu Ibn Mas'ud kata dalam tafsir ini, ada orang yang cahayanya hanya di ibu jarinya sahaja. Tapi itu pun sekejap hidup, sekejap mati. Akhirnya cahaya itu mati ketika dia melalui titian sirat. Bila dia mati, orang yang beriman ketika mereka melihat orang-orang munafik. Ni orang munafik, cahaya yang mati ni ialah orang munafik. Sebab kita jangan lupa orang munafik ni pun dia beramal ibadah kan. Orang munafik dia beramal ibadah, dia tunjukkan kepada semua orang dia beramal ibadah. Dia tetap akan dapat cahaya. Tapi ikutlah kepada bagaimana dia beramal ibadah. Cahaya tu ketika dia lalu titian sirat tersebut hilang. Orang yang beriman ketika mereka melihat hilangnya cahaya tersebut daripada orang yang sedang lalu, mereka doa pada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan kami, Engkau sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau di atas setiap sesuatu itu, Engkaulah yang menentukan. Kerana apa kita sangat takut melihat cahaya orang lain yang hilang? Kerana kita pun belum tahu cahaya kita bagaimana. Maka orang yang beriman mereka doa kepada Allah dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-8. Mereka ingat, mereka bila nampak keadaan orang munafik yang cahaya mereka hilang, malap dan terusnya jatuh ke dalam api neraka dengan lolongan, raungan, jeritan yang sangat menakutkan itu, mereka mohon pada Allah, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Sebab kita semua masing-masing memang ada cahaya. Cuma kita tak tahu tatkala kita meniti laluan tersebut, adakah cahaya itu akan terus kekal bersama dengan kita?
atmim lana nurana, maksudnya ya Allah, kau kekalkanlah cahaya itu untuk kami. Dan kita mohon ampun pada Allah, waghfir lana, ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah kita hamba Allah yang mendirikan salat. Kerana salat itu adalah cahaya. Amal ibadah kita semuanya adalah cahaya. Tetapi yang kita nak ianya menjadi sesuatu pertama dan utama dalam hidup kita ialah ibadah salat kita. Kita minta pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang mendirikan salat. Wa min zurriyati, dan juga zuriat keturunan aku, sebab aku nak masuk syurga bukan aku sendiri. Tapi aku nak masuk syurga bersama dengan zuriat keturunan aku, bersama dengan ibu bapa aku, bersama dengan pasangan aku, bersama dengan zuriat keturunan aku, anak cucu aku semua masuk dalam syurga. Sebab tu kita doa pada Allah sebagaimana yang diminta oleh Nabi Ibrahim, jadikanlah aku orang yang menunaikan salat, yang mendirikan salat, dan juga zuriat keturunan aku, Rabbana wa taqabbal du'a. Dan ya Allah, wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Minta pada Allah, sempurnakan cahaya kita di hari kiamat kelak. Minta pada Allah agar cahaya salat itu kekal bersama dengan kita. Tapi kita kena ingat bagaimana perjuangan kita untuk berdiri di hadapan Allah ketika kita hidup di atas muka bumi ini. Adakah kita jadi insan yang suka meremehkan saat kita nak berdiri di hadapan Allah itu, saat kita nak salat? Kita kena banyak muhasabah, supaya kita tak menyesal nanti di kemudian hari. Kerana tak kala kita berdiri di hadapan Allah di hari kiamat, ianya menjadi satu keadaan yang berdiri penuh dengan kegagalan dan kerugian. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua insan-insan yang sabar untuk melaksanakan ibadah solat, untuk melaksanakan solat sunat, untuk berdiri qiyamul lail. Allah jadikan kita wanita-wanita yang sabar untuk menjaga wuduk, insan-insan wanita-wanita yang sabar untuk sentiasa mementingkan amal ibadah kita, terutamanya ibadah solat. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dan zuriat keturunan kita insan-insan yang memiliki cahaya salat itu tadi, sehingga kita semua selamat daripada titian sirat dan Allah masukkan kita dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga di sini saja muslimat, kita ada permintaan daripada muslimat, seorang muslimat di sini yang minta supaya dibacakan Al-Fatihah kepada Hajah Sa'diyah binti Haji Ismail yang telah ke rahmatullah pada hari Isnin 21 Oktober 2024. Beliau ialah salah seorang pelajar di sini. Siapa ya? Kenal tak? Ada gambarnya tak? Kalau siapa yang kenal, tunjukkan saya nanti ya gambarnya kalau ada ya. Hajah Sa'diyah binti Haji Ismail. Yang moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada Hajah Sa'diyah binti Haji Ismail, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau dengan kekuatannya berada di alam barzakh, dan begitu juga memberikan kesabaran yang tinggi kepada ahli keluarga yang berhadapan dengan kehilangan ini. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Baik muslimat, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.